Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen, segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang pekerja taska. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seekor ayam yang dah hidup tanpa kepala selama 18 bulan. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Tasha untuk memudahkan cerita. Tasha bekerja di sebuah taska di Putrajaya. Di taska tu ada 4 orang pekerja semua sekali. Tapi masa perkara ni berlaku, cuma ada 3 orang. Sebab seorang lagi ni dia bercuti, ambil cuti. Yang 3 orang ni adalah Tasha, lepas tu Ani dan Siti. Di taska tu ada 2 orang pekerja lama, Ani dan pekerja yang ambil cuti tu. Tasha dan Siti pula adalah orang yang baru, pekerja barulah. Masa Tasha dan Siti masuk tu, memang Ani dan pekerja yang seorang lagi tu memang dah ada. Diorang dah lama bekerja dekat situ. Taska tu ada 2 tingkat. Tingkat bawah ni ada dapur, lepas tu ada hall, tempat budak-budak selalu berkumpul buat aktiviti. Manakala di tingkat atas pula adalah ruangan untuk pekerja. Ada bilik lah. Bilik tempat Ani dan juga semua pekerja tidur. Memang syarat untuk bekerja dekat taska tu macam tu. Pekerja perlu tinggal dekat situ, tidur dekat situ. Pada satu hari ni, macam biasalah waktu petang, semua parents datang ambil anak masing-masing. Jadi bila semua dah balik, semua budak-budak dah balik, diorang bertiga pun mulalah berkemas. Sebab macam yang saya cakap tadilah, yang seorang lagi ni cuti. Tinggallah Tasha, Siti dan Ani pada masa tu. Ani berkemas di tingkat bawah. Dia orang mula berkemas lah. Ani berkemas dekat tingkat bawah, kemas dapur dan juga hall. Manakala Tasha dan Siti pula berkemas di tingkat atas. Malam tu sebenarnya Ani ada plan, dia nak keluar dengan partner dia. Dia nak pergi dating lah. Jadi bila dah siap kemas dapur, siap kemas hall, dia pun naik ke tingkat atas. Dia bersiap, gosok baju semua. Masa Ani sedang bersiap, Tasha dan Siti ni mengusiklah si Ani. Dia menyakat si Ani ni. Maklumlah, kejap lagi nak keluar dating. Macam-macam benda lah dia orang bergurau. Memang bising keadaan pada masa tu di tingkat atas dengan gelak ketawa dia orang. Padahal pada masa tu memang dah lewat, dah dekat nak maghrib. Tapi keadaan dia orang masih lagi macam tu, bergelak ketawa. Maknanya memang tak elok lah. Sampailah orang azan. Bila kedengaran azan berkumandang tu, barulah dia orang ni senyap. Dipendekkan cerita, Ani pun keluarlah pergi dating dengan partner dia. Tinggallah Tasha dan Siti. Bila Ani dah keluar, dia orang berdua ni bersiap lah nak solat, mandi semua kan. Dah selesai solat semua, diorang pun mainlah handset sambil-sambil bersembang. Masa tu diorang masih lagi teringat pasal tadi yang diorang pergi menyakat si Ani ni, bergurau-gurau tu. Kelakarnya belum habis. Jadi diorang masih lagi bergelak ketawa pada masa tu. Tiba-tiba si Tasha ni dia rasa lapar. Siti pun sama. Tapi nak keluar pergi bungkus makanan malas. Lagi satu diorang nak diet lah. Jadi diorang berdua buat keputusan nak turun ke bawah. Turun ke bawah, pergi dekat dapur nak buat air. Tapi sebenarnya Tasha bagi tahu, diorang semua memang tak suka turun ke bawah pada waktu malam. Tak tahulah kenapa, rasa macam tak selesa dekat bawah tu. Dekat tingkat bawah, cuma buka lampu dapur saja. Sebab dapur dengan pintu depan tu, pintu utama, cuma 3 kaki saja jarak dia. Maknanya kalau buka lampu dapur ni pun dah cukup cahaya tu untuk menerangi kawasan pintu depan. Maknanya kalau nak pergi keluar masuk daripada rumah taska tu, memang tak perlu buka lampu lain. Cukup dengan cahaya lampu dapur. Jadi pada malam tu disebabkan rasa lapar, Tasha dan Siti pun turunlah, bawa handset dia orang, sambil-sambil ketawa tu turun tangga, pergi ke dapur. Sampai dekat dapur, dia orang pun buatlah air, bancuh air. Jadi sambil-sambil bancuh air, sambil-sambil main handset tu, dia orang masih lagi ketawa. Teringatkan pasal tadi, time dia mengusik, menyakat si Ani tu. Memang bising lah dengan suara gelak ketawa dia orang berdua ni.
Sedang Tasha dan Siti seronok ketawa tu, tiba-tiba diorang berdua terdengar suara seorang perempuan menjerit dan menangis daripada arah luar dapur. Dekat luar dapur tu ada jalan. Jalan tempat biasa kereta lalu nak pergi ke Taska. Kuat suara tu. Suara menjerit dan menangis. Bila diorang dengar betul-betul, suara tu macam suara si Ani. Lepas tu, diorang dengar orang yang menangis tu menjerit dekat luar tu tiba-tiba berlari menuju ke arah pintu depan. Diorang berdua pada masa tu, si Tasha dan Siti ni memang dah ketakutan dah sebenarnya. Tapi diorang berdua tunggu dulu. Mana tahu kalau betul Ani. Sebab Ani baru keluar tadi. Manalah tahu kalau power dia kenakan dia ke apa kan. Jadi datang kat situ menangis-nangis. Tapi bila diorang tunggu, tak ada pun Ani panggil diorang ke ketuk pintu ke. Ani tak masuk pun. Disebabkan terlalu takut, Tasha dan Siti berlari. Berlari keluar daripada dapur, terus naik tangga, masuk dalam bilik, tutup pintu, kunci pintu bilik. Habis semua diorang tinggal. Air diorang tinggal, handset pun diorang tinggal dekat dapur tu. Sebab dah takut sangat. Memang lamalah keadaan diorang macam tu. Duduk aja dalam bilik tu. Nak buka pintu bilik, takut. Manalah tahu kalau buka pintu bilik tu, tiba-tiba ada tercegat benda tu dekat depan pintu. Jadi Tasha dan Siti ni tunggu aja dalam bilik. Lebih kurang pukul 10.30 malam, diorang pun dengar lah bunyi orang buka pintu dan orang naik tangga. Lepas tu, dengarlah bunyi ketukan pintu. Ketukan pintu bilik diorang. Diorang tunggu je. Lepas tu dengarlah suara Ani. "Woi, apa benda ni? Main kunci-kunci pintu macam ni. Buka lah, aku nak masuk ni." Masa tu Siti pun tanya, nak pastikan. Siti tanyalah, "Tu kau ke Ani?" Ani pun jawab, "Yelah akulah, siapa lagi?" Siti pun bangun. Bangun, buka pintu. Betul lah, Ani dah balik. Bila Ani masuk dalam bilik, Ani pun tanya, "Korang ni dah kenapa? Aku tengok dekat dapur tu, air ada kat situ, handset korang pun tinggal dekat situ." Jadi Tasha dan Siti pun berceritalah pada Ani apa yang dah berlaku. Lepas Ani dengar Tasha dan Siti cerita macam tu, Ani pun bagi tahu. Memanglah dekat Taska ni, kalau korang nak tahu, memang dulu pernah ada benda macam tu. Tapi benda tu dah dihalau keluar. Tapi mungkin sebab tadi, masa maghrib tadi, kita bising, kita bergelak ketawa. Dan mungkin tadi korang ada buat bising. Sebab itulah benda ni datang balik dekat sini. Itulah kisah yang diceritakan oleh Tasha semasa dia bertugas di Taska tu. Tapi itu adalah cerita pertama. Ada dua kisah. Kisah satu lagi berlaku selepas Tasha berpindah ke Taska lain. Taska tu adalah sebuah Taska baru di Putrajaya juga. Cuma kawasannya berbeza lah, perisin yang berbeza. Tasha dengar cerita rumah yang nak dijadikan Taska ni dah lama tak berpenghuni. Dan katanya pemilik asal rumah tu adalah seorang yang berbangsa India. Jadi dipendekkan cerita, Tasha pun bekerjalah di Taska tu. Masa tu baru ada 2 orang pekerja, Tasha dan seorang kakak ni. Pada satu malam, Tasha berada seorang diri di Taska tu. Taska tu samalah macam Taska sebelum ni. Pekerja dikehendaki tinggal di Taska. Cuma bezanya di Taska ni, bilik pekerja berada di tingkat bawah. Pada malam tu, kakak yang bekerja dengan Tasha ni tak ada. Dia keluar ada urusan lain. Jadi tinggallah Tasha sorang-sorang dekat rumah tu. Sedang Tasha duduk seorang diri dekat tingkat bawah tu sambil-sambil main handset, tiba-tiba Tasha terdengar bunyi gelang kaki. Macam orang India selalu pakai. Tasha dengar bunyi itu di luar rumah. Seolah-olah mengelilingi rumah. Jadi Tasha pun bangun jenguk dekat tingkap. Tak nampak apa-apa pun. Tapi tiba-tiba bunyi tu senyap. Senyap dan tak lama lepas tu bunyi gelang kaki tu kedengaran semula. Tapi kali ni bunyi tu kedengaran di dalam rumah. Tasha dah mula rasa seram sejuk. Bunyi tu kedengaran di tingkat atas. Masa tu barulah Tasha teringat. Dekat Taska tu adalah seorang bayi ni, umur lebih kurang setahun lebih. Bayi tu suka berangkak naik tangga nak menuju ke tingkat atas. Dan setiap kali dia merangkak naik atas tu, dia akan tergelak-gelak, ketawa sambil memandang ke arah tingkat atas. Seolah-olah dekat tingkat atas tu ada orang bermain dengan dia, panggil dia naik ke atas. Padahal dekat atas tu tak ada siapa-siapa pun. Dan memang Tasha sendiri pun rasa tak selesa dekat tingkat atas tu. Macam ada something yang tak elok lah.
Setiap kali Tasha pergi dekat tingkat atas tu, dia kena buat kerja apa-apa, dia akan selesaikan secepat mungkin. Lepas tu turun balik ke bawah. Sebab sepanjang dia berada di tingkat atas tu, dia terasa seperti diperhatikan. Dan macam ada orang aja dekat sekeliling dia. Padahal dekat atas tu tak ada orang pun. Dia seorang aja. Tak tahulah apa yang tak kena dekat tingkat atas tu. Berbalik kepada cerita tadi. Bunyi gelang kaki tu makin kuat kedengaran daripada tingkat atas. Tasha dah ketakutan masa tu. Tasha pun berlari masuk dalam bilik. Tutup pintu, kunci pintu bilik. Daripada dalam bilik tu, Tasha boleh dengar dengan sangat jelas. Seolah-olah ada seseorang yang pakai gelang kaki sedang turun melalui tangga. Setapak demi setapak. Memang Tasha sangat-sangat takut pada masa tu. Tasha pun call kakak seorang lagi ni yang pekerja tu. Dia tanyalah, "Kak lambat lagi ke nak balik?" Lepas tu kak tu bagi tahu, "Kejap dik, kak dah nak siap dah ni. Kejap lagi kakak balik." Macam itulah keadaan Tasha pada masa tu. Duduk dalam bilik tu seorang-seorang sambil telinga dia mendengar bunyi seseorang yang memakai gelang kaki sedang menuruni anak tangga, satu demi satu. Tak lama lepas tu kak tu pun balik. Dia pun ceritalah perkara tu. Selepas kejadian tu, Tasha masih lagi bekerja di Taska tu. Cumanya dia minta izin dengan majikan untuk tinggal di luar. Tasha menumpang dekat rumah kakak dia dan sanggup berulang walaupun jauh. Sebab Tasha dah tak sanggup nak hadapi gangguan di Taska tu teruk sangat. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Tasha semasa dia bekerja di dua buah Taska yang berbeza di Putrajaya. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang seekor ayam. Ayam yang tak ada kepala tapi boleh hidup selama 18 bulan. Pada tarikh 10 September tahun 1945 di Amerika Syarikat, ada seorang lelaki ni, nama dia Olsen, Lloyd Olsen. Dia pergi ke rumah mertua dia bersama-sama dengan isteri dia. Pergi nak makan lah. Masa tu mak mertua Olsen rasa nak makan ayam. Jadi Olsen pun pergilah keluar, tangkaplah seekor ayam. Lepas tu dia ambil lah kapak. Dia nak potong lah kepala ayam tu. Dia pun hayunlah kapak, putuslah kepala ayam tu. Tapi walaupun kepala ayam tu dah putus, dah berpisah daripada badan, ada beberapa bahagian yang masih lagi berfungsi. Antaranya adalah jugular vein, satu saluran darah yang ada pada kepala ayam tu masih lagi berada dalam keadaan elok. Tak terjejas lah jugular vein tu. Dan lagi satu adalah brain stem dia, batang otak kalau dalam bahasa Melayu lah. Batang otak ayam tu masih lagi sebahagian besarnya masih lagi ada. Dan ayam tu masih lagi ada sebelah telinga pada badan dia. Jadi Olsen memandang dengan hairan sebab ayam tu masih lagi belum mati. Tapi sebenarnya memang biasa kan, kalau kita sembelih ayam, walaupun kepala ayam tu tercabut, kadang-kadang memang boleh jadi ayam tu berjalan sampai satu masa dia mati juga sebab pendarahan yang teruk. Tapi ayam ni tak mati. Tunggu dah berapa lama tunggu, ayam tu tetap tak mati. Dia masih lagi berjalan. Tapi cara ayam tu berjalan memang nampak pelik lah. Sebab ayam tu dah tak ada kepala. Jadi dia tak boleh nampak dekat mana dia pergi. Samalah dengan bunyi. Ayam tu masih lagi menghasilkan bunyi. Mungkin dia nak berkokok, tapi dia dah tak ada kepala, tak ada mulut semua. Jadi yang kedengaran tu hanyalah macam bunyi mengerang, bunyi yang pelik. Memang lama Olsen tunggu ayam tu mati, tapi tak mati-mati. Akhirnya Olsen buat keputusan untuk bela je ayam tu. Jadi Olsen ni selalulah bagi makan ayam tu. Jadi macam mana sebenarnya cara Olsen bagi makan? Sebab ayam tu dah tak ada kepala. Sebenarnya Olsen ni dia ambil bekas penitik obat mata tu. Dia ambil benda tu, bekas eye drop tu. Dia ambil bekas tu, dia isi air campur dengan susu. Kemudian dititiskan dekat bahagian lubang yang ada pada bekas leher ayam tu. Selain daripada tu, Olsen juga ada bagi makan cacing. Dia potong cacing kecil-kecil, diletakkan dalam kerongkong ayam tu. Nanti ayam tu telan lah. Macam tu lah cara Olsen bagi makan ayam yang tak ada kepala tu. Olsen bagi nama dekat ayam tu. Nama yang diberikan kepada ayam tu adalah Mike. Makin lama makin ramai orang tahu pasal ayam yang bernama Mike ni, ayam yang tak ada kepala. Masa itulah ayam ni jadi semakin popular. Tapi ramai juga yang mendakwa Olsen ni menipu. Dia orang cakap ayam tu tak wujud.
Disebabkan dakwaan itulah Olsen bawa ayam ni pergi ke University Utah di Salt Lake City. Dia bagi ayam tu kepada pengkaji. Dia suruh kajilah pasal ayam ni. Lepas orang dah buat kajian pasal ayam ni, masa itulah ayam ni jadi bertambah popular. Makin ramai orang tahu pasal kewujudan ayam yang tak ada kepala ni. Orang ramai mula bagi nama gelaran kepada ayam ni. Gelaran tu adalah headless mite ataupun mite yang tak ada kepala. Daripada situlah Olsen mula dapat satu kerjaya. Kerjaya macam mana? Olsen bawa mite ni, headless mite ni, ikut satu syarikat. Syarikat pameran eksotik. Syarikat ni akan pergi travel. Travel ke banyak tempat, kemudian dia bukalah pameran. Semua yang ada dalam pameran tu adalah benda-benda yang pelik, yang jarang orang nampak. Antaranya adalah headless mite dan seorang bayi yang berkepala dua. Bayi yang kembar siam. Benda-benda macam tu lah syarikat ni ambil, buat jadi pameran, buat jadi side show. Masa tu ayam yang tak ada kepala ni, yang bernama Mike ni, memang betul-betul menjadi popular, sehingga menjadi cover majalah. Bukan satu, bukan dua, tapi berpuluh-puluh majalah. Majalah yang popular antaranya adalah majalah Time dan juga majalah Life. Dah macam artis, macam selebriti. Masa tu Olsen memang sangat untung, sebab pemilik syarikat pameran tu bagi banyak duit kepada dia. Purata pendapatan Olsen pada masa tu sebulan lebih kurang $4,500 ataupun bersamaan $51,000 pada zaman sekarang. Memang sangat-sangat banyak duit Olsen pada masa tu. Hasil daripada ayam dia yang tak ada kepala tu. Ramai orang datang dekat situ nak tengok ayam dia. Tapi keadaan macam tu tak kekal lama. Pada bulan Mac tahun 1947, masa tu keluarga Olsen dan ayam dia orang yang tak ada kepala tu, yang bernama Mike tu, sedang berada di Phoenix, di sebuah motel di Phoenix. Macam biasalah, dia ikut syarikat pameran tu pergi buat karnival di banyak tempat. Dan kebetulan pada masa tu diorang semua berhenti di Phoenix, sebuah tempat yang bernama Phoenix. Sehari sebelum tu diorang dah buat karnival di tempat yang lain. 10 Mac 1947, itu adalah hari terakhir Mike hidup. Olsen terperasan pada masa tu. Mike mula tersedak, seolah-olah tercekik sesuatu. Bila Olsen pergi tengok, rupa-rupanya di kerongkong Mike ni ada satu cebisan jagung. Biasanya memang Olsen lah yang bagi makan, tapi tak tahulah kali ni si Mike ni boleh makan sendiri, boleh makan biji jagung tu sendiri. Bila Olsen dah nampak Mike jadi macam tu, dia pun nak tolong lah, nak keluarkan biji biji jagung tu. Masa tu barulah Olsen perasan, rupa-rupanya barang-barang untuk menjaga si Mike ni dah tertinggal di lokasi karnival sehari sebelumnya. Semualah barang-barang untuk bagi makan dia, jarum untuk bagi makan dia, lepas tu alat-alat untuk membersihkan si Mike ni, semuanya tertinggal di lokasi karnival sehari sebelum tu. Jadi Olsen sekeluarga tak boleh nak buat apa-apa. Dia orang tengok aje Mike ni mati. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.